Jadi alhamdulillah, mungkin orang lelaki tak berapa kenal saya, perempuan kenal jugalah kan. YouTube, FB apa kan. Lelaki ni siapa lah ustazah ni kan. Jadi alhamdulillah, kalau nak kenal tu bolehlah rajin-rajin tengok YouTube ke FB ke, nama Ustazah Asma binti Harun kan. Memanglah nampak garang je dalam FB tu kan. Memang garang sebenarnya. Jadi memang Persatuan Takut Bini memang wajar berada di sini. Okey. Alhamdulillah, tajuk yang diberikan sangat indah. Tajuknya ialah Ramadan, syurga yang dirindukan. Syurga yang dirindukan. Saya dapat tajuk ni, saya kata, cantiknya tajuk ni. Saya pun cubalah study, saya dapat tajuk yang sebaliknya. Tajuk yang sebaliknya ialah filem tu kan, syurga yang tak dirindukan. Keluar yang tu. Saya tarik syurga yang dirindukan. Yang keluar syurga yang tak dirindukan. Cerita poligami tuan-tuan. Kan, betul tak? Cerita Indonesia tu. Cerita poligami. Jadi memang itu syurga yang tak dirindukan oleh perempuan lah. Tapi alhamdulillah saya dapat ilmu yang lain, iaitu ada 4 golongan yang syurga rindukan pada dia. Hebat tu. Kita kan tajuk hari ini adalah syurga yang kita rindu. Tetapi saya nak kongsi pada hari ini bagaimana kita nak termasuk di kalangan syurga rindukan kita. Maksudnya syurga tak sabar nak jumpa kita. Syurga mengalu-alukan 4 golongan ini. Ini adalah 4 golongan yang syurga nanti-nantikan kehadirannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ada jumpa tak syurga di dunia ni? Syurga di mana? Kalau orang lelaki, syurga anda dekat mana? Sebelum jumpa syurga yang betul kat dunia, jumpa tak lagi syurga? Tengok. Setiausaha Persatuan Takut Bini jawab. Syurga ni isteri, dia kata. Isteri, tengok muka isteri rasa macam syurga. Masya Allah. Ni tengah rindukan isteri lah ni. Isteri sendiri ke isteri orang lain tuan? Isteri sendirilah ya. Tengok muka isteri rasa rindu. Lepas tu, yelah syurga yang dirindukan. Jadi isteri lah yang dirindukan. Lepas tu tengok muka isteri rasa tenang. Betul? Panas ke sejuk tengok muka isteri? Nyilu. Ada nyilu hati tengok muka isteri. Bahaya tuan-tuan ni. Sejuk hati insya-Allah ya. Kalaulah rasa tak sejuk, jangan salahkan isteri. Mungkin hati kita yang kotor. Ataupun tengok muka suami menyampah. Bukan sebab muka dia. Mungkin sebab hati kita tu yang banyak sampah. Banyak sangat semak benda-benda yang tak sepatutnya ada dalam hati. Sampai nampak kekurangan je pada pasangan. Jadi kita sebut syurga Allah yang kita rindukan. Orang yang dapat syurga Allah, antara ciri-cirinya, dia mesti dah dapat syurga di dunia. Walaupun pasangan dia tak sempurna, anak tak sempurna, pekerjaan tak sempurna, tetapi kerana dia redha dan sabar dengan setiap pemberian Allah, itulah syurganya di dunia. Sebab orang yang bahagia adalah orang yang memang redha, bersangka baik, sentiasa senang hati dengan apa jua ketetapan Allah. Jadi saya rasa saya nak mula dengan satu kisah yang saya dengar daripada Al-Fadhil Ustaz Badli Shah, Datuk Ustaz Badli Shah kan. Dia kata ada seorang lelaki. Kisah orang lelaki lah ni. Tuan-tuan dengar ya. Kisah seorang lelaki ni. Dia orang yang miskin, orang yang susah, tapi dia memiliki seekor kuda. Itu je harta yang dia ada. Dia jaga kuda. Satu hari kudanya hilang. Lepas tu datanglah orang kampung pun kata. Orang kampung kata, kesian dekat pakcik. Kesian dekat kamu. Dahlah susah, miskin. Satu-satunya harta yang paling berharga adalah kuda yang kamu jaga tu. Yang kamu dapat mungkin pendapatan daripada kuda tu lah. Sekarang dah hilang, lari ke hutan. Lalu lelaki ni pun jawab. Lelaki ni jawab, yang tak baik tak semestinya tak baik. Yang baik bukan semestinya baik. Dia jawab dengan jawapan yang tu. Boleh tak kita sama-sama ulang? Yang tak baik tak semestinya tak baik. Yang baik tak semestinya baik. Kemudian orang kampung dengar dia jawab macam tu. Okeylah, tak apalah tu, okeylah tu dia. Tak lama kuda dia balik bersama dengan 4 ekor kuda lagi.
Tapi kuda liar daripada hutan, mungkin kuda dia tu kuda jantan. Jadi kan lelaki boleh 4 orang, betul tak? Jadi dia bawa balik 4 ekor kuda betina ke tak tahulah, tapi kuda liar daripada hutan. Orang kampung pun datang. Seronoklah kamu. Seronoknya. Dulu kamu mikir, sekarang kamu kaya, kamu dah ada 5 ekor kuda. Tapi kuda liar perlu dijinakkan, betul tak? Jadi bila orang kampung cakap begitu, dia pun jawab. Dia kata, tak semestinya yang baik itu baik, yang tak baik itu tak baik. Orang kampung duduk cakap, beruntung. Dia tetap jawab, tak semestinya yang baik itu baik, yang tak baik itu tak baik. Anak dia pun cubalah jinakkan kuda tersebut. Cuba jinakkan sebab kuda liar. Tapi kuda liar kita tahu kan macam mana. Kalau kuda ni dia angkat je kaki, kalaulah dia hentak kepala boleh mati. Boleh pecah kepala sebab tenaga kuda kan. Anak ni jadi cacat. OKU. Cedera ketika sedang menjinakkan kuda ni. Lalu datanglah orang kampung. Kesianlah anak kamu, dulu kamu miskin, baru nak senang, sekarang anak pula jadi OKU, sakit teruk. Jadi OKU. Lalu dia kata, tak semestinya yang tak baik itu tak baik, yang baik itu baik. Agak-agak boleh tak kita jawab macam ni kalau ada apa-apa yang buruk berlaku? Kan? Dapat kereta baru nak raya ni kan? Kawan-kawan datang, kereta baru hari raya, kereta raya. Wah, tak semestinya yang baik itu baik. Yang tak baik itu tak baik. Agak-agak boleh tak? Tak ada kita bergaya kat main. Alah, tengoklah siapa. Kau nak cuba? Nantilah lain tahun lah. Macam tu kan. Contohlah kan. Lepas tu contohlah balik rumah, tengok-tengok nak buka puasa, lauk sedap ni. Lauk sedap. Isteri masak ni kan. Macam tuan lah kan. Isteri masak sedap. Bila time dekat nak buka, tinggal lagi 2 minit nak nasi panas-panas. Bila pergi tengok, lupa tekan. Tengok, beras terendam. Agak-agak boleh tak jawab? Tak semestinya tak baik itu tak baik. Yang baik itu baik. Agak-agak dapat tak tu? Tak ada dah. Masa tu ustazah pun jadi rasaksa. Kalau suami yang tak nak nasi tu. Mungkin tu berbakul-bakul tu, bebel tu kan. Allahu Akbar. Itulah dengar cerita tu macam senang je tu kan. Relax. Benda ni berlaku dalam kita sehari-hari. Boleh tak kita nak sebut perkataan tu nampak mudah? Sebab ia sebenarnya berkenaan dengan, belum cerita tu tak habis lagi tu. Tapi saya nak selit dulu. Ia berkenaan dengan akidah sebenarnya. Keyakinan kita kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, boleh jadi apa yang kamu tak suka itu, yang kamu rasa isteri ni menjengkelkan, suami ni menyampahkan, apa-apalah kan. Kenapalah tengok isi orang lain nampak lembut, baik, kenapalah isi aku tak macam ni. Padahal dia tak tahu yang tu lagi dahsyat pada isi dia. Kenapalah suami aku tak rajin macam dia, rajinnya dia. Padahal rajin kat pejabat je, kat rumah tu muka ketat je. Ramai berubah karakter bila di rumah. Kat pejabat ramai rajin. Kat pejabat buat lawak selalu. Kat rumah tu kan, muka ketat je. Ya, saya dulu perunding cara rumah tangga ya. Saya kerja dulu beberapa tahun, saya ketua unit runding cara, kaunselor lah perunding cara rumah tangga. Jadi memang hadam masalah rumah tangga yang daripada kecil, daripada yang remeh sampailah yang dahsyat-dahsyat, pukul apa semua dan sebagainya. Jadi tengok muka tuan-tuan ni dah boleh tahu ni bahagia ke tak. Tak adalah sampai tahap tu. Memang kita bijak menipu kan. Bijak menyembunyikan. Kadang kita tengok orang tu ceria tapi dia banyak masalah sebenarnya. Yang muka macam banyak masalah tu tak ada masalah sangat pun dia tu. Kan dia suka cari simpati lebih. Okey. Baiklah. Jadi nak sebutnya Allah berfirman, boleh jadi apa yang kamu tidak suka, dan boleh jadi Allah ni jaminan Allah. Allah nak bagi tahu kamu kena bersabar, tolong berlapang dada, tolong bersangka baik dengan Allah. Apa yang kamu tak suka, yang kamu benci itu, ia baik bagi kamu. Tapi dengan syarat kamu sabar, kamu redha. Bila sabar, redha, kebaikan akan datang daripada pelbagai penjuru. Tapi selagi mana kamu tak sabar, kamu tak redha, kamu tak boleh terima ketetapan itu, sebab itu tak nampak hikmah.
Sebab tu dia tanya, entah apalah hikmahnya. Orang kata ada hikmah di sebalik. Sebab apa? Belum sampai tahap redha, sabar, terima. Dan Allah sambung lagi, boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu nak itu, ia buruk bagi kamu. Sebab tu kamu tak dapat. Sebab tu Allah tahan. Kalau boleh nak macam ni, tapi tak dapat. Wallahu ya'lamu, Allah paling mengetahui. Wa antum la ta'lamun, Allah kata kamu tidak tahu apa-apa. 5 minit yang nak berlaku selepas ni kita tak tahu. Allah dah tahu sampai kita mati apa yang akan berlaku dalam hidup kita. Sebab itu kita kalau orang yang yakin dengan Allah, lalui je kehidupan dengan tenang apa pun berlaku. Walaupun benda tu jelas buruk. Sebab apa? Allah disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, apabila seorang hamba itu diuji, akan dihantar bersama ujian tersebut malaikat untuk menyampaikan kepada Allah bagaimana respon hamba Allah itu terhadap ujian. Sekiranya dia redha dan sabar dengan ujian tersebut, dia dapat redha Allah. Sekiranya dia marah-marah, dia mendapat kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu waktu kita dites, diuji oleh Allah, ada malaikat bersama kita untuk melihat bagaimana respon kita terhadap ujian Allah. Allahu Akbar. Ada firman Allah, Allah sebut lagi, apabila kamu tidak menyukai sesuatu yang buruk pada isteri kamu ataupun suami kamu, maka bersabarlah kerana Allah sedang menyediakan sesuatu yang sangat baik untuk kamu, untuk kemudian hari kamu. Subhanallah. Jadi cerita pasal lelaki tu tadi bersambung lagi ya. Jadi anak dia cacat, dia pun jawab macam tu. Tak lama raja di tempat ataupun pemerintah memerintahkan sebab nak berlaku perang, memerintahkan semua golongan pemuda keluar pergi perang. Kecuali anak dia. Sebab anak dia OKU. Jadi orang kampung pun kata, untunglah kamu, anak kamu tak kena pergi perang. Kan tadi anak tu sakit, orang kampung datang bagi simpati kan, cakap simpati. Luah simpati. Sekarang untunglah kamu, anak kamu tak dipilih sebab OKU. Kalau boleh nak semua anak, OKU belaka. Dia kata tak, semestinya yang baik itu baik, yang tak baik itu tak baik. Dia memiliki jiwa apa? Semua bersangka baik dengan Allah. Walaupun datang benda yang nikmat, yang seronok pun, dia menjadi hamba Allah yang terus sandarkan kepada Allah, bukan sandarkan pada diri sendiri. Kalau kita tengoklah siapa bapak dia, macam tu kan. Kalau orang puji, sedapnya kau masak, tengoklah siapa masak. Lepas tu kemudian dipendekkan cerita dia tu adalah kisah dia tu. Bila dah semua orang pergi dekat perang, semua mati. Kecuali semua pemuda tu mati. Jadi dipendekkan cerita, bila time wanita-wanita di negeri itu nak nikah, nak kahwin, tak ada calon kecuali anak dia je. Betul tak? Sebab semua pemuda meninggal, tak ada orang muda, tinggal orang tua, tak laku manalah. Adalah beberapa orang yang kaya raya nak mencari calon untuk suami ni. Calon suami untuk anaknya. Akhirnya dipilihlah orang yang paling kaya, dapatlah dia menantu kepada orang kaya, dan kehidupan pakcik ni berubah jadi orang kaya juga sebab anaknya nikah dengan orang paling kaya walaupun OKU. Sebab itulah satu-satunya orang muda yang ada di daerah tersebut. Masya Allah. Orang kampung datang juga, untunglah pakcik sekali mata jadi orang kaya. Tak semestinya yang baik itu baik, yang tak baik itu tak baik. Masya Allah. Jadi kita kan walaupun ada kereta iswara je, ada kanc je, kancing. Betul kan? Lawan pula kawan kita Merc kan. Kau bila nak beli kereta baru, tak semestinya yang tak baik ini tak baik. Maksudnya. Nak bagi tahu orang yang paling bahagia ialah orang yang sentiasa redha dengan pemberian Allah, ketetapan Allah. Ini orang paling bahagia. Ada orang bawa kereta kanc, kan kancil kan. Masa tu anak baru seorang. Okey lagi. Tambah anak, bang belilah kereta Myvi gemuk sikit. Besar sikit kan. Myvi dulu kan gemuk, sekarang ni macam kurang gemuk sikit lah, slim sikit kan. Dah dapat Myvi, agak-agak cukup tak? Tak kan? Bang, nak tengok kereta apa pula lepas Myvi? Alza. Oh bagus, dia sikit-sikit kan. Bang beli Alza lah bang, balik kampung pun steady, barang pun banyak gini-gini. Myvi ni kan kontut belakang dia kan, jadi tak muat ni, masuk stroller anak je, dah tak muat dah benda lain, macam-macam hujah lah. Okey lah kita beli Alza. Dah bawa Alza berapa tahun, cukup tak dengan Alza? Cukup? Duit tak cukup.
Tak cukup. Tengok kereta apa pula tuan? Oh, wifi balik. Lori. Bas. Oh, dahsyat. Nak parking kat mana tu kan? Okey, mungkin yang besar sikit lah. Apa? Innova, Estima. Yang nak Estima. Okey kan? Nak Estima. Dapat beli Estima. Ya Allah, berapa tahun guna Estima? Agak-agak cukup tak? Wildfire pula. Kan? Kita tengok seronoknya orang bawa wildfire bang. Atas highway tu banyak-banyak kereta tu nampak wildfire. Padahal melintas jarang-jarang tapi dah kemaruk sangat kan. Bang, wildfire. Yang lain orang tak nampak. Tak nampak wildfire. Duduk ratib tu lah zikir tu. Wildfire. InsyaAllah bang, saya belajar tip daripada ni sebut selalu gambar kat rumah banyak mana wildfire. Kita rasa gembira. Sampai kita tak rasa nikmat dengan apa yang kita ada. Inilah kemiskinan yang sebenar. Orang yang benar-benar miskin, dia ada sesuatu untuk dinikmati, tapi kerana angan-angan dia telah menderita. Padahal dia dah memiliki sesuatu nikmat Allah, tapi kerana angan-angan tu, bukan kata tak boleh berangan, boleh. Tapi membuatkan dia rasa dah tak seronok dah dengan Estima, dengan Ezora ni, dah tak seronok dah dengan Alza ni. Sebab dia dah ada keinginan lain ni. Ini bahayanya. Hakikat kemiskinan yang sebenar.